Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Actually dah lama saya nak buat video ni bincang dengan anda tentang adakah kita sebagai pengguna biasa perlu ada 5G. Tapi asyik lupa je. Kan dengan 4G sekarang pun sebenarnya dekat sesetengah tempat kita dah boleh layan Netflix dengan 4K ataupun YouTube dengan 4K. Betul bila ada 5G kita punya internet speed laju macam pelesik jadi 1 terabit per second sebagai contoh. Tapi sama juga kita boleh layan Netflix 4K, YouTube 4K. Kalau 8K tu tengok kepada device yang kita guna kan. Basically sama. So sebagai pengguna biasa, adakah perlu untuk kita guna 5G ni? Saya tak nak sentuh isu-isu politik tentang 5G. Benda ni anda boleh tonton dekat channel Pendakwah Teknologi. Abang Pendakwah Teknologi dah cover isu ni dengan panjang lebar dah. Anda tengok dekat situ. Dekat video saya kali ni, kita bincang sebagai pengguna biasa, rakyat marhain yang kerja dia main mobile game dan juga layan Facebook. Adakah perlu untuk kita guna 5G? Apakah kegunaan sebenarnya 5G? Kenapa orang gila-gila nakkan 5G ni? Anda bersama saya Ashraf Jeffrey dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga button loceng yang ada dekat tepi dia. Jom! Okey, sebelum perbincangan kita ni jadi panjang lebar, jom kita balik kepada perkara asas dulu iaitu takrifan 5G itu sendiri. Adakah 5G ni adalah sebuah chipset yang diinjek masuk ke dalam badan kita bersama-sama dengan vaksin supaya bila Dajjal keluar nanti dia mampu kontrol badan kita, jadikan kita tentera mereka? Of course, benda tu mengarut lah. Kita jadi tentera Dajjal ataupun tak bergantung kepada iman masing-masing lah. 5G dia rujuk kepada mobile network generasi yang kelima. Kita ada generasi yang pertama yang fokus kepada analog voice. Lepas tu kita ada generasi kedua yang bertukar dari analog voice, dia bertukar kepada digital voice. Suara kita jadi lagi clear. Lepas tu masuk ke generasi ketiga yang mana dekat generasi ni mula ada internet tapi sangat perlahan dan ada improvement kepada generasi yang keempat dan sekarang kita ada generasi yang kelima. Sebenarnya ketika video ni direkod ada beberapa negara macam Korea dan juga China yang sedang develop 6G, generasi yang keenam. Generasi yang kelima dah lagi laju daripada generasi yang keempat. Bayangkan betapa lajunya generasi keenam nanti. Kelajuan generasi kelima bukanlah kita kata satu improvement yang kecil-kecil dari generasi yang keempat. Memang besar gila. Kalau generasi yang keempat, kita punya internet tu boleh pergi sampai 150 hingga 200 megabit per second. Tapi generasi kelima ni kita dah bercakap tentang 1 terabit per second. Memang besar gila. Cuma macam saya bagi tahu di awal video tadi, kalau dengan 4G pun kita dah boleh layan Netflix 4K, dengan 5G pun kita boleh buat benda sama. Dia macam tak ada makna sangat. Sedangkan kita kena spend duit lebih kan. Macam smartphone 4G dengan smartphone 5G, of course smartphone 5G lagi mahal. Tapi kita guna dalam keadaan yang sama. Rugi kan? That's why bila kita study balik siapakah yang akan dapat benefit paling banyak dari 5G ni, of course geng-geng komersial lah, commercial side ataupun syarikat-syarikat berbanding dengan consumer side, orang-orang biasa macam saya ni. And saya bagi satu contoh lah, commercial side yang paling banyak dapat benefit satu pekerjaan iaitu data scientist. And data scientist ni ada satu kita kata study case yang menunjukkan kalau makin laju mereka bekerja, makin power result yang mereka mampu keluarkan. Satu contoh yang buat saya rasa wow ialah data scientist dalam tim Formula 1 tu sendiri. Malaysia antara negara yang kita kata top lah dalam F1 ni, and bila kita menang, bila satu F1 team menang, sebenarnya di belakang dia bukan sahaja pemandu yang ambil peranan besar tu, tapi di belakang dia ada mekanik, ada jurutera dan yang paling penting sebenarnya ialah data scientist ni. Walaupun cepat mana mereka tukar
tukar tayar dan tukar minyak, isi minyak dan sebagainya. Kalau data yang mereka dapat untuk berlumba dalam track tu tak betul, mereka akan ketinggalan juga. So, apa yang data scientist buat ketika tu, dia akan analyse permukaan bentuk bumi ketika tu, track dia macam mana, angin yang berlalu macam mana, lepas tu dia punya rival cara dia memandu tu macam mana, dia generate dekat komputer dia, and dia perlukan internet yang laju untuk sampaikan data result yang mereka ada ni kepada pemandu, supaya pemandu dapat follow guide yang mereka sediakan. Dengan cara tu mereka dapatkan nombor 1 lah. Nampak tak? Betapa pentingnya 5G untuk data scientist ni. Kalau internet mereka perlahan, baru saja mereka kata belok kanan, dia punya pemandu tu still straight lagi. Bila pemandu belok kanan, data seterusnya sebenarnya dah belok kiri. Masa tu dah delay dan sebagainya, menyebabkan fail terhadap mereka punya kerja tu. Satu lagi contoh lah, dengan adanya 5G ni, kita mungkin akan sampai satu era yang mana kita boleh control robot surgery dari rumah kita. Doktor tu dia dah tak perlu nak pergi dekat dewan bedah, dia just control dari rumah dia. Benda ni berlaku secara instant, dia spontan tau. Dia bukan spontan lah, dia macam tak ada delay langsung lah. Kalau sekarang kita tak perlu nak tengok kita cakap robot surgery tu, kita just tengok IP kamera yang ada dekat rumah kita. Kita tekan belah kanan supaya yang boleh berpusing 360 tu, macam tenda yang saya review sebelum ni. Katakan kita tekan belah kanan kan, kamera kita still dia tak bergerak lagi. Kita pun tekan belah atas, baru kamera kita gerak belah kanan. Kalau dengan kelajuan internet macam tu, anda bayangkan doktor dia buat surgery, mati dulu patient tu. Basically, untuk consumer ataupun orang biasa macam kita ni, 5G tak berapa, kita kata dia punya kesan, dia punya impact tu tak signifikan sangat kalau kita tak guna produk-produk AIoT, produk-produk Internet of Things tu. Kalau kita tak guna IP camera, kita tak guna smart lock, ataupun kita tak guna LG washing, LG peti sejuk LG yang mampu generate data banyak mana barang yang kurang, banyak mana barang yang perlu order dan sebagainya, 5G ni tak akan bagi kesan yang signifikan lah. Anda pernah tak tengok iklan Huawei atau mana-mana brand yang dia tunjuk kepada user, dia punya karakter ataupun dia punya pelakon tu bangun pagi and ada Amazon, dia punya Alexa sambut dia selamat pagi, dan dia suruh Alexa buat itu, buat ini. Dia masuk ke dalam tandas, roti dekat dia punya dapur dibakar oleh dia punya automatic system, dia punya internet dan sebagainya. Kalau anda hidup macam tu, yes, 5G adalah satu kewajipan untuk anda. Tapi kalau anda guna internet ni untuk layan Netflix, layan YouTube, jadi keyboard warrior dekat Facebook, dekat TikTok, dekat Twitter, so tak ada beza pun antara 5G dengan 4G. Apa-apa pun dia kembali kepada cara guna tadilah. Kalau kita just nakkan satu internet yang laju, 5G ni tak ada makna untuk kita. Tak ada sebab pun untuk kita upgrade kita punya device, kita punya internet ke 5G. Tapi kalau kita nak guna AIoT punya produk banyak-banyak, macam IP camera, kita nak pakai 10 biji serentak, yes, anda wajib ada 5G lah. Cuma berdasarkan saya punya pengetahuan dan juga informasi sebagai seorang jurujual dekat channel dekat Mona Lisa, kedai komputer Mona Lisa, dan sebagai seorang tech YouTuber dekat Malaysia ni, setahu saya rakyat kita masih belum ready dengan produk-produk AIoT ni. AIoT, betul lah. Macam IP camera mungkin orang tahu, tapi bila kita bercakap tentang Google Nest, Google Home, macam mana kita nak jadikan smart home dan sebagainya, kita punya consumer, kita punya rakyat masih belum ready. That's why bagi saya lebih baik government fokus kepada 4G daripada 5G ni. Sebab masih ada banyak tempat, bukan 1, 2, bukan 3, 4, tapi banyak tempat yang belum ada coverage 4G. Saya pernah pergi ke Thailand pada 2018. Saya pergi dekat sana, saya pergi dekat luar sikit, bukan kawasan bandar dan bukan pedalaman juga. Cuma di kawasan luar yang banyak hutan tu, saya still dapat internet 8 megabit per second dengan sangat stable. Nak layan video 4K pun tak ada masalah langsung lah. That's why bagi saya fokus dulu 4G dan baru buat 5G. Bukan baru buat lah.
fokus dulu 4G dan 5G tu buat slow-slow. Kalau nak tunggu rakyat kita ready dengan 5G, saya rasa makan masa yang lama gila lah. So just buat slow-slow, maybe fokus kepada satu kawasan dulu. Tak payah nak gila nama. Okay, Malaysia negara pertama yang buat 5G dekat Southeast Asia. Hakikatnya buat satu tempat saja, tempat lain tergadai kan. Kita tak nak macam tu. So kita fokus kepada 4G, tapi dalam masa sama slowly kita bina 5G ni. Untuk pengetahuan anda, nak buat satu pencawang 5G bukan murah oh. Satu pencawang kecil pun sekitar 30 hingga 50 ribu USD kalau tak silap saya. Dan yang masalah dengan 5G ni, walaupun dia mampu bagi kepada kita internet yang laju campur lesit, tapi dia punya signal strength tu slow gila. Anda boleh tengok video Fazli Halim, dia buat test 5G, dia pergi dekat pavilion, dia test dekat luar, laju gila, dia masuk ke dalam pavilion, automatic signal tak ada. So bukan sahaja tower tu yang government kena buat, tapi repeater tu pun dia kena cari solution. Dia kena jual pada harga yang murah, kena bagi subsidi dan sebagainya. Benda ni telan kos, and anda pun tahu siapa yang untung. Of course Kroni lah. Sekali lagi saya kata, saya tak nak sentuh isu-isu tu. Anda boleh pergi dekat channel YouTube Pendakwah Teknologi. Itu sahaja pendapat saya. Saya nak gulungkan, saya nak kupas sikit. Yang pertama, 4G kalau 5G ni, kalau anda nak guna untuk internet yang laju, dia tak memberi kesan apa-apa kepada anda lah. Tapi kalau anda nak connect dia dengan banyak device dalam satu masa, yes, anda patut pakai 5G. Lepas tu dekat Malaysia ni, kita tak ready lagi dengan 5G. Kita lebih kepada 4G sahaja. That's why government patut fokus perluaskan lagi, perkasakan lagi 4G berbanding dengan 5G. 5G boleh buat, tapi tak payah nak fokus sangat lah. Itu seriously. Dan itu saja dari saya. Kalau anda rasa ada perbezaan pendapat, anda boleh tulis dalam ruangan komen di bawah. Kita bincang secara positif. Terima kasih kerana anda menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bereboh. Jumpa lagi.